Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan kepada pihak Muhim kerana telah menyediakan satu platform yang saya kira sangat baik untuk para pendengar sekalian, untuk sama-sama kita hidupkan bulan Ramadan ini dengan budaya menuntut ilmu. Alhamdulillah. Baik. Pada hari ini saya diberikan sedikit taklifan oleh pihak Muhim untuk mengupas satu tajuk yang saya kira agak sesuai untuk diberikan perhatian kepada penuntut ilmu, yang bertajuk Tarbiyah Ramadan meningkatkan semangat menuntut ilmu agama. Di bawah tajuk ini, saya akan kongsikan beberapa perkaitan antara Ramadan dan juga menuntut ilmu. Apakah yang perlu dilakukan oleh penuntut ilmu untuk menatijahkan tarbiyah Ramadan yang kita akan ceritakan ini, perkaitan yang kita akan ceritakan ini, menatijahkan cara menuntut ilmu yang baik kepada kita semua, sekaligus menjadikan batu loncatan ataupun semangat kita dalam menuntut ilmu. Baik. Persoalannya, apakah perkaitan di antara bulan Ramadan dan menuntut ilmu? Selalu kita dengar yang Ramadan ini bulan ibadah, bulan Al-Quran, bulan keampunan dan sebagainya. Secara zahirnya itulah yang kita dengar sejak dari dulu lagi, sejak dari kecil lagi. Secara zahirnya juga, jarang kita dengar bahawasanya bulan Ramadan ini sebagai bulan menuntut ilmu. Jarang. Kerana masyhur beberapa riwayat yang menceritakan ramai alim ulama meninggalkan menuntut ilmu. Seingat saya, riwayat daripada Al-Imam Zuhri ataupun Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan bahawa mereka meninggalkan menuntut ilmu semata-mata untuk menghidupkan bulan Ramadan mereka dengan ibadah. Begitu juga masyhur Al-Imam Malik bin Anas, beliau meninggalkan majlis qiraah hadisiyahnya yang selalu dilaziminya setiap masa, semata-mata untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Maka di sini saya akan ceritakan beberapa perkaitan antara bulan Ramadan dan juga menuntut ilmu. Kata Muttarif bin Abdillah, fadlul ilmi ahabbu ila Allah Ta'ala min fadlil ibadah. Maksudnya, fadilat menuntut ilmu itu, fadilat ilmu itu sendiri dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada fadilat ibadah. Maksudnya, fadilat ilmu ini lagi besar daripada beribadah. Adapun bulan Ramadan, maka ianya juga bulan yang mulia. Berdasarkan hadis, kullu amali bani Adam lah illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Maksudnya Allah memuliakan bulan Ramadan ini, ibadah bulan Ramadan ini, dengan Allah sendiri mengganjarkan pahalanya tanpa diketahui berapa banyakkah yang diberikan oleh seorang hamba itu kerana puasanya. Maka kedua-dua perkara ini, iaitu bulan Ramadan dan juga menuntut ilmu, kedua-duanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan dapat banyak perkaitan daripada keduanya. Yang pertama, iaitu ilmu adalah syarat kepada amal. Maksudnya ilmu syarat kita untuk beramal. Sebelum kita puasa, kita perlu ada ilmu dahulu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kata Al-Bukhari ketika mentafsirkan ayat ini, beliau memulakan
perlu kita memulakan sesuatu percakapan ataupun amalan dengan ilmu dahulu. Diriwayatkan Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhlas bahwasanya ketika mana Fudail ibn Iyad, ketika mana beliau membaca satu ayat Al-Quran yang berbunyi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya untuk sebagai satu ujian kepada kalian, yang mana satukah di antara kalian yang baik amalannya, yang paling terbaik amalannya. Maka komen Fudail ibn Iyad kepada ayat ini, kata beliau ahsanul amali ikhlasuhu wa aswabuh, bahwasanya sebaik-baik amalan itu adalah yang paling ikhlas dan paling tepat. Kata beliau lagi, al-amalu idza lam yakun khalisa la yaqbalu Allah wal amalu idza lam yakun sawaba ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuqbal. Bahwasanya suatu amalan itu jika tiada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak tepat ataupun selari dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima sesuatu ibadah tersebut. Maka kita dapat daripada perkataan Fudail bin Iyad ini bahwasanya sesuatu amalan itu tidak akan diterima selagi mana perlu ada dua syarat ini, iaitu yang pertama ikhlas dan juga selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diketahui keikhlasan dan tepatnya ataupun selari amalan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu. Benarlah kata sebahagian ahli ilmu, innal ibadata idza fa'alaha al-'alimu fa innal ajra yakunu 'alayha 'azamu min fi'li ghairihi. Maksudnya jika sesuatu ibadah tersebut dilakukan oleh orang yang alim, maka pahalanya lebih besar daripada orang lain yang melakukannya. Sebab orang yang alim ini bila mana dia lakukan sesuatu ibadah tersebut, dia tahu apa yang dia buat berdasarkan apa yang dia belajar dan dia sendiri berniat untuk melakukannya. Tidak seperti orang-orang lain, seperti orang yang jahil ataupun orang yang tidak mengetahui sesuatu ilmu di sebalik sesuatu ibadah tersebut. Mereka mungkin akan menganggapnya sebagai satu adat kebiasaan, suatu ikut-ikutan ataupun rutin harian yang telah mereka dapat daripada orang lain, daripada keluarga mereka, daripada ibu bapa mereka. Maka mereka akan menganggap ibadah ini rutin harian sahaja. Berbeza dengan orang alim yang melakukan di atas dasar mereka tahu bahawasanya amalan mereka itu benar, tepat dengan ataupun selari dengan apa yang dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dituntut oleh syarak. Berkaitan yang seterusnya antara bulan Ramadan dan menuntut ilmu adalah seseorang dapat mengetahui apa yang perlu kita dahulukan dan apa yang perlu kita kemudiankan. Apa yang perlu kita dahulukan, apa yang perlu kita kemudiankan. Kerana dengan puasa ini kita belajar bahawasanya kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum dan sebagainya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bagi yang berkahwin mungkin dilarang untuk berjima', dan juga terdapat pelbagai larangan yang melarang bagi mereka yang berpuasa untuk tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat ataupun keji, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, khabarun khamsun yufattirna as-saim, al-ghaibatu wan-namimah wal-kadhib wal-yaminil fajiratun batilun. 5 perkara yang membatalkan puasa, iaitu mengumpat, mengadu domba, menipu dan sumpah yang batil. Maka 5 perkara ini disebutkan Rasulullah SAW sebagai perkara yang membatalkan puasa. Tetapi kata Al-Baihaqi, hadis ini dhaif. Dan jika sah pun hadis ini, maka dikendaki daripada hadis ini ialah batalnya pahala puasa dan bukannya puasa. Maka begitu juga kepada seorang penuntut ilmu. Dia perlu mendahulukan apa yang perlu dia dahulukan dan perlu abaikan apa yang perlu dia abaikan.
Dan kita semua makruf sebagai seorang penuntut ilmu, kita perlu utamakan apa yang utama, iaitu menuntut ilmu. Dan mengabaikan apa yang diabaikan seperti bercinta, politik, perkara-perkara yang menyibukkan kita daripada menuntut ilmu. Itu adalah sia-sia. Seterusnya, persamaan antara bulan Ramadan dan menuntut ilmu adalah kita perlu mendatangkan niat sebelum menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man lam yubayyitis siyama fala siyamalah." Maksudnya, siapa yang tidak berniat pada malam hari di bulan Ramadan, maka tiada puasa baginya. Maksudnya, perlu datangkan niat dahulu sebelum kita berpuasa. Begitulah juga kita sebagai penuntut ilmu. Kita perlu hadirkan niat kita, keikhlasan kita sebelum kita menuntut ilmu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diikhlaskan kita dalam belajar serta taufik dalam amal kita. Diriwayatkan bahawasanya Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni bertanya kepada Al-Imam Ahmad mengenai ikhlas, niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad berkata, "Antanwiya bi'ilmika nafyul jahli nafsik wa an ta'lam al-akharin." Bahawasanya niat ikhlas dalam belajar adalah bila mana engkau berniat dengan ilmu engkau itu untuk mengangkat kejahilan diri engkau sendiri dan juga untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Maka daripada apa yang kita bincang ini, bahawasanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama fala siyamalah." Maka begitu jugalah kita penuntut ilmu hadirkan niat semata-mata kerana Allah, ikhlas semata-mata kerana Allah untuk belajar dan tidak meniatkan perkara dan tidak menuntut ilmu untuk selainnya. Tidak semata-mata kerana syuhrah ataupun semata-mata untuk mengejar sijil. Niat semata-mata untuk kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan ilmu, untuk mengangkat kejahilan pada diri kita sendiri. Seseorang yang menuntut ilmu, jika dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya akan menjadi malapetaka dan kedukaan baginya ketika di akhirat sana. Selari dengan apa yang kita selalu dengar, dengar tentang orang yang berilmu ini, jika dia tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan diazab lebih dahulu daripada orang-orang yang menyembah berhala. Biasa kita dengar kata Ibn Raslan di dalam zubatnya, "Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli 'ubbadil wathan." Wal'iyadu billah. Perkaitan yang seterusnya, iaitu perkaitan yang keempat. Masyhur kita dengar bahawasanya Nabi menganjurkan kepada mereka yang diganggu ataupun dicaci maki ketika berpuasa untuk mengatakan, "Inni shaim." Bahawasanya aku ini sedang berpuasa. Maka begitu jugalah kepada seorang yang menuntut ilmu. Maka tidak boleh tidak seorang penuntut ilmu itu haruslah sabar daripada terjerumus dalam pergaduhan ataupun konflik ataupun isu-isu semasa yang akan menyibukkan dirinya daripada menuntut ilmu. Maka bila mana timbul isu ataupun kontroversi yang menyibukkan kita sebagai penuntut ilmu ini daripada menuntut ilmu, maka tekadkan dalam diri kita untuk katakan bahawa inni talibul ilmi, bahawasanya aku ini penuntut ilmu. Maka selari dengan hadis inni shaim tadi, tarbiyah Ramadan ini mengajar kita untuk bersabar ataupun jauh daripada berjidal dan sebagainya. Baik, perkaitan yang terakhir
yang saya akan kongsikan pada para pendengar sekalian, iaitu ibadat Ramadan ini adalah ibadat yang tersembunyi. Tiada siapa yang boleh tahu kita ni puasa. Terutamanya puasa sunat. Kalau puasa wajib tu kita tahulah orang lain juga puasa secara zahirnya. Tapi puasa sunat, bila mana seseorang itu melakukan puasa, confirm kita takkan tahu, melainkan dia sendiri bagi tahu. Jadi begitu jugalah dalam menuntut ilmu. Tarbiyah Ramadan mengajar kita untuk sentiasa tawaduk, sentiasa tidak syuhrah dalam menuntut ilmu. Dan kelazatan bagi orang yang menyembunyikan amalannya, menyembunyikan puasanya, kelazatannya lebih tinggi daripada mereka yang menunjuk-nunjuk. Wal'iyazubillah. Maka begitu jugalah kepada para penuntut ilmu sekalian, bahawasanya menuntut ilmu secara tersembunyi ataupun tidak menunjuk-nunjuk lebih lazat daripada mereka yang belajar semata-mata kerana orang lain, semata-mata untuk kemasyhuran dan sebagainya. Maka dengan 5 perkara yang saya telah kongsikan ini, 5 perkaitan yang saya telah kongsikan ini, moga-moga ia dapat menatijahkan tarbiyah Ramadan yang baik kepada kita semua, sekaligus menjadi batu loncatan dan semangat buat kita untuk penuntut ilmu ini untuk kekal berada dalam tarbiyah Ramadan yang mulia ini, untuk kita aplikasikan di masa akan datang. Kita bukanlah penuntut ilmu di dalam bulan Ramadan je kan. So kita ambil tarbiyah Ramadan tersebut untuk kita aplikasikan pada bulan-bulan lain juga. Saya kira cukup sekadar di sini, cukup sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.